Assalamualaikum. Nama saya Mustafa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk berkongsi dan memberi penerangan secara ringkas tentang perancangan harta pusaka yang merangkumi topik faraid, hibah dan wasiat. Menurut surah Al-Baqarah ayat 180 yang membawa pengertian bahawa ianya adalah dituntut bagi orang-orang yang bertakwa untuk membuat wasiat. Berikut ini pula adalah contoh-contoh harta yang termasuk dalam kategori harta pusaka dan bukan harta pusaka. Sekarang kita masuk pada topik yang pertama, iaitu faraid. Hukum faraid adalah berdasarkan daripada ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Waris utama dalam faraid terdapat 6, iaitu ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Dan dalam gambar rajah ini adalah nisbah pengiraan pembahagian mengikut hukum faraid. Mengikut hukum faraid, pembagian harta di kalangan waris-waris yang berhak terdapat 4 cara, iaitu yang pertama, melepaskan hak kepada satu orang. Yang kedua, melepaskan hak dengan tebusan. Yang ketiga, waris bersetuju dengan pembahagian sama rata. Dan atau yang keempat, mengikut kadar faraid yang sebenarnya. Dalam slide awal contoh pembelian rumah tadi, jika waris iaitu adik-beradik lelaki ingin melepaskan hak secara tebusan, adalah amat berat kepada waris yang tinggal untuk membayar 93,000 kepada adik-beradik lelaki arwah suami. Kita ke topik yang kedua, iaitu hibah. Apakah itu hibah? Hibah adalah harta yang boleh diberikan kepada sesiapa dan sebanyak mana pun. Si pemberi hibah bebas menggunakan harta selagi dia masih hidup. Hibah adalah berkuat kuasa semasa si pemberi hibah masih hidup. Penerima hibah terima harta selepas pemberi hibah meninggal dunia. Hibah adalah berbeza dari tukar milik semasa pemilik harta masih hidup. Dan yang terakhir, harta yang dihibahkan adalah terkeluar dari senarai harta pusaka. Ini adalah senarai golongan yang kritikal dan perlu untuk membuat hibah. Hibah terdapat 2 jenis, iaitu hibah mutlak dan hibah bersyarat. Rukun hibah pula ada 4, iaitu 1. Pemberi hibah, 2. Penerima hibah, yang ketiga harta yang dihibahkan, dan yang keempat lafaz atau ijab kabul. Topik yang ketiga, wasiat. Definisi wasiat adalah ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya untuk disempurnakan yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati. Maksud wasiat dari sudut perundangan Islam dan sivil di Malaysia, yang pertama, perlu membuat wasiat pelantikan wasi. Yang kedua, wasiat 1/3. Dan yang ketiga, wasiat pesanan. Wasi adalah pentadbir yang dilantik oleh pewaris semasa dia masih hidup, di mana dia berkuasa untuk mentadbir harta-harta yang ditinggalkannya nanti. Wasi juga boleh dilantik dari kalangan waris, bukan waris ataupun dari syarikat amanah. Risiko yang mungkin dihadapi jika harta tidak dibuat wasiat. 1. Pembekuan harta. 2. Harta tidak dapat dimanfaatkan. 3. Perebutan harta. 4. Waris mungkin akan memakan harta batil. Dan kelima, keluarga akan bergaduh. Salah satu sebab kenapa orang Islam perlu menulis wasiat sebelum meninggal adalah kerana ia adalah satu tuntutan syarak. Salah satu salah faham yang selalu ada di kalangan masyarakat kita adalah satu pertanyaan, kenapa perlu saya berwasiat sedangkan hukum faraid ada? Perlu diingat bahawa harta pusaka seorang Muslim terdiri daripada 2 aspek penting, iaitu pentadbiran dan pengagihan, iaitu pengurusan. Ramai tidak menyedari selepas kematian seseorang itu, waris terpaksa melalui kepayahan terhadap proses pentadbiran atau pengurusan sebelum harta boleh diagihkan mengikut hukum faraid. Dalam senario pengurusan harta pusaka tanpa wasiat, ia akan mengambil masa yang lebih panjang. Ditambah pula jika harta pusaka tersebut dinilai lebih daripada 2 juta ringgit. Ia perlu diproses di peringkat mahkamah tinggi dan memerlukan bon jaminan atau penjamin yang sama nilai dengan harta tersebut. Kesimpulan,
Perancangan harta. Bagi harta yang tanpa dibuat perancangan, ia akan terus diurus mengikut cara faraid. Akan tetapi, dengan harta yang telah dibuat perancangan, pengurusan dari segi harta sepencarian, hibah, amanah, wasiat, faraid, wakaf dan sedekah boleh diuruskan. Proses urus harta yang telah ada perancangan adalah akan menjadi lebih mudah, sama ada bagi harta alih atau tidak alih. Ini adalah kerana pewasiat telah melantik wasi, iaitu pentadbir. Kesimpulannya, kegagalan kita mengurus dan merancang harta dengan baik semasa kita hidup boleh mengundang kepada waris yang bertelingkah, waris tidak mahu mengeluarkan kos pentadbiran pusaka, waris tidak mahu bekerjasama, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, dan waris dan bukan waris memakan harta batil. Maka tindakan yang perlu kita buat adalah buat wasiat dan juga buat hibah. Siapakah yang perlu membuat perancangan? 1. Waris faraid yang rumit, iaitu tak ada anak, anak perempuan sahaja, anak angkat, berpoligami dan mu'alaf. Yang kedua, mempunyai harta yang pelbagai atau nilai yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai hasad berbeza dari hukum faraid, iaitu memberikan sama rata di kalangan anak-anak ataupun memberikan seorang lebih. Yang terakhir iaitu nombor 4, waris tidak mahir bawah umur atau OKU, di mana mereka memerlukan bantuan dan urus pusaka dan juga pemegang amanah. Sekian saja dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk semua, dan jika ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan keterangan lanjut, sila hubungi saya di WhatsApp seperti yang tertera di bawah. Dan saya juga memohon ampun dan maaf jika ada sebarang silap dan salah saya dalam perkongsian saya tentang faraid, hibah dan wasiat ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.